الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam ke atas baginda dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga kita semua pada malam ini insya-Allah kita doakan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak pihak masjid kerana menyediakan ruang untuk saya menyampaikan tazkirah selepas solat tarawih pada malam ini. Dan Alhamdulillah kita telah selesai solat isyak berjemaah, solat tarawih berjemaah, diteruskan dengan witirnya. InsyaAllah kita menanti untuk mendengar sama-sama sedikit daripada kalam ulama, sedikit ilmu untuk disampaikan pada malam ini insyaAllah. Jadi apa sahaja usaha kita ke arah kebaikan, ibadah dan amalan yang kita lakukan sepanjang Ramadan dan sepanjang kehidupan kita, semoga Allah Ta'ala catat sebagai pahala dan dibawa di akhirat nanti insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini ialah 29 Ramadan 1444 Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insyaAllah esok ataupun lusa kita akan menyambut Hari Raya Aidilfitri. InsyaAllah tahun ini kita tetap akan sambut raya dan jangan bergaduh. Ada orang bergaduh bila nak raya ustaz, pasal tempah sate banyak sangat ni, nak buat kuih banyak sangat ni. Kami menuntut hari raya dijelaskan bila hari raya ni. Tuan-tuan rahmat Allah. Jadi di sini nak raya bila? Kita tengok ru'yah, nampak anak bulan, insya-Allah. Kalau esok nampak, esoklah kita raya. Malam esok. Kalau malam esok tak nampak lagi, pergi kepada lusa. Kalau lusa tak nampak, kita raya hari ni. Malam ni kita raya tu. Dua kali mengejut tahun ni. Nampak sangat nak raya. Hadi tuan-tuan mata Allah Subhanahu taala. Baik, sebenarnya kita nak meraih hari perayaan, tajuknya istimewa khusus bagi tuan-tuan pada malam ni ialah meraih Aidilfitri, elak kesilapan dan meraih keberkatan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu taala. Secara lazimnya apabila tiba hari raya Aidilfitri, kita sambut dengan keadaan bersyukur dan bergembira. Maka syarat menuntut kita supaya sambutlah raya itu dalam keadaan bergembira, dalam keadaan seronok, riang-riang, dalam keadaan bahagia. Ada nak sambut raya rasa kecewa. Kecewa ustaz raya tahun ni. Allahu Akbar, saya tak boleh ustaz. Kalau boleh nak Ramadan sepanjang zaman. Aduh dah. Terawih pun cerlah-cerluk, nak Ramadan sepanjang zaman. Jadi Allah suruh kita gembira bila nak sambut raya. Jadi pada 1 Syawal Allah Ta'ala menghalalkan kita berbuka dan mengharamkan kita berpuasa. Bila tiba 1 Syawal, maka jangan puasa. Bahkan kalau kita puasa tidak sah dan haram hukumnya. Sebab itu ibadat ini kita kena ikut jalur yang ditetapkan oleh syarak, oleh Allah dan juga Nabi SAW, bukan mengikut selera dan nafsu kita. Jadi hari itu diberi hari kegembiraan. Para ulama mazhab Syafi'i menekankan bahawasanya perkataan Aid di dalam perkataan Aidilfitri dan Aidil Adha. Jadi perkataan Aid itu dengan maksud bererti Aud, iaitu berulang kali. Dengan maksud berulang kali setiap tahun kita akan meraihkan sambutan hari raya, sama ada hari raya Aidilfitri ataupun hari raya Aidil Adha. Ataupun boleh diartikan juga berulang kali kita bergembira untuk sambut perayaan tersebut, tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh juga dikata berulang kali datang keistimewaan dan kelebihan yang Allah Taala beri kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh sebab itu kita dituntut untuk menyambut hari raya ini dengan selayaknya. Sambutlah dengan bergembira kerana kita sudah berjaya mengharungi ujian berpuasa selama sebulan. Tapi sebenarnya tuan-tuan, ada lagi yang lebih kita bergembira
apabila masuk bulan Syawal. Apa dia? Iaitu mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah orang panggil sebaik-baik, sehabis-habis kegembiraan. Allah ampunkan dosa kita selepas daripada berlalunya Ramadan. Jadi kita berdoa agar Allah pilih kita sebagai hamba yang keluar Ramadan, diampun segala dosa-dosa kita, tuan-tuan dan Allah. Namun walaupun begitu, kita disuruh meraihkan hari raya Aidilfitri, tetapi ingat, jangan terlampau gairah kita nak menyambut hari raya menyebabkan kita sanggup meninggalkan pelaksanaan yang wajib kita tunaikan dalam kehidupan ini. Jadi oleh sebab itu, tuan-tuan dan Allah, dalam kegairahan kita menyambut hari raya, jangan lupa kita masih ada lagi saki baki Ramadan. InsyaAllah malam ni sama ada malam terakhir ataupun esok malam terakhir. Malam ni ialah pada malam ganjil, iaitu malam 29. Kemungkinan besar boleh berlaku malam ni Lailatul Qadar. Kalau kita gairah sangat nak sambut raya, pergi mana? Pergi jalan-jalan bazar raya, bazar hari raya, pergi jalan tar. Dah satu hari berjalan letih, saat balik pukul 4 pagi, balik tak tidur, balik tidur, tiba-tiba tahajud malam terlepas. Rupanya malam ni Lailatul Qadar. Contohlah. Boleh jadi tuan-tuan, sebab esok gerhana matahari esok. Masjid kita ada buat gerhana matahari esok ni. Solat ada kan? InsyaAllah mudah pukul 11 lebih kurang macam tu lah, 11 pagi esok. Jadi bila berlaku gerhana ni tuan-tuan, saya nak kaitkan sedikit. Saya pernah tengok dalam hadis Nabi SAW dalam kitab Pengingatan Muslimin. Ulama menyebut antara tanda yang disebut oleh Nabi, antara tanda Dajjal keluar, apa dia? Iaitu berlaku 2 gerhana di dalam bulan Ramadan. Berlaku gerhana matahari di bulan Ramadan bukan berita baik. Di sebalik Allah nak menunjukkan kuasa dia, ada hadis Nabi menyebut bila berlaku 2 gerhana dalam satu bulan Ramadan, itu salah satu tanda Dajjal keluar. Tapi tahun ni saya tengok berlaku satu sahaja gerhana matahari. Bila berlaku 2 gerhana, kalau betul lah apa yang Nabi sebut ni, kita kena bersiap-siaga lah. Itu selingan sedikit saya mengenai hadis Nabi SAW. Jadi dalam kita duduk gairah menyambut hari raya, jangan lupa, jangan kita leka seakan-akan kita dah tidak ada Ramadan lagi. Mana dalilnya? Kita gairah sangat menyambut Ramadan, ibarat kita tinggalkan saki baki Ramadan. Dalilnya tengok masjid malam ni. Alhamdulillah masjid kita ni masih penuh saf. Kalau kita pergi masjid yang lain tuan-tuan, setengahnya saf solat semakin berkurangan. Bukan kapek berkurangan, orang berkurangan bila tiba akhir Ramadan. Mungkin faktor balik kampung tidak ada masalah lah. Tapi yang peliknya, dia raya kat sini, kampung dia kat sini, anak-beranak dia kat sini, apa pun dia kat sini lah. Tapi malam raya ataupun dekat-dekat nak habis puasa, dia tak hadir pula ke masjid. Kerana gairah sangat nak buat persiapan nak sambut raya. Ini satu kesilapan yang besar yang kita lakukan. Kalau nak pergi beli baju raya waktu malam, habis solat tarawih, pergilah nak pergi beli. Habiskan dulu tarawih, habiskan dulu tazkirah. Bazar hari raya ni biasa dia akan buka sampai pukul 3-4 pagi tuan-tuan. Kecuali pasar raya lah, dia tutup pukul 10. Jadi oleh sebab itu, dalam kita menyambut hari raya Aidilfitri, kita mesti sambut mengikut lunas-lunas yang telah digariskan oleh ulama, oleh syarak. Maka kita kena elok daripada melakukan kesalahan yang sering berulang setiap tahun bila sambut hari raya. Sama ada kesalahan itu secara sedar ataupun tidak sedar. Ada pun kesalahan yang biasa kita lakukan ataupun tidak biasa kita lakukan. Maka elokkanlah menyambut hari raya melakukan kesilapan, kerana apa yang kita harapkan, kita nak meraih hari raya dengan keberkatan, bukannya dengan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Baik, antara kesilapan yang biasa kita buat bila sambut raya apa dia tuan-tuan? Yang pertama ialah meninggalkan sembahyang fardu yang diamal. Ini satu kesilapan yang besar bagi umat Islam. Meraihkan perayaan adalah disunatkan, tetapi sayangnya di samping dia meraihkan, dia tidak sembahyang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kebiasaan
bila sambut hari raya, manusia sibuk dengan pelbagai perkara. Antaranya apa dia? Sibuk nak layan tetamu, sibuk nak pergi ziarah maziarahi, sibuk nak buat juadah persiapan, sibuk nak bancuh air, sibuk nak buat kuih tak, kuih nenas, kuih apa lagi, kuih melandang, macam-macam kuih lah. Jadi itu semua bukan alasan untuk kita meninggalkan solat. Jadi ramai yang berlaku masyarakat kita, bila sambut raya sibuk dengan melayani tetamu, apabila dah masuk waktu, sehingga akhir waktu sanggup dia tangguhkan solat kerana sibuk melayani tetamu. Oh, tetamu ramai ni, oh tak boleh nak tinggal semayang ni. Tetamu ramai ni, tak sempat nak semayang. Apa salahnya bila tetamu datang, beritahu, minta maaf ya, saya nak solat kejap, dah masuk waktu ni, kita pun solat kejap. Orang faham sebab solat ini kewajipan harian, kewajipan sepanjang hidup. Maka orang tahu. Maka oleh sebab itu, sepakat ulama mengatakan, siapa meninggalkan solat dengan sengaja ataupun dengan malas-malas, maka hukumnya fasik, berdosa besar dan sabit api neraka. Disebut dalam surah Al-Mudaththir, Allah Ta'ala tanya kepada ahli neraka, ma salakakum fis saqar, wahai orang bersalah, kenapa kamu masuk dalam neraka sakar? Maka orang bersalah kata, qalu lam naka minal musalli, kerana kami tidak termasuk di dalam orang yang bersembahyang. Allah tempatnya neraka sakar, neraka yang memakan daging-daging, tulang-tulang, kulit-kulit dan sebagainya. Ini tempat orang sembahyang. Jadi oleh itu, jangan sekali-kali kita lupa kewajipan untuk menyembah Allah. Sibuk mana pun kita, semayang tetap semayang. Tuan-tuan, Allah nak uji kita mudah saja. Kalau Allah nak tengok kita betul-betul beriman ataupun tidak, mudah saja. Allah uji dalam bentuk kesibukan. Kalaulah masa sibuk kita boleh semayang, kalau ketika sibuk kita boleh singgah solat, bermakna kita betul-betul orang beriman, orang yang menjaga solat. Adapun orang celah-celuk, semayang juga tapi semayang ikut selera. Bila mood bagus, mood baik, dia semayang. Bila datang mood tak baik, dia tak semayang. Biasa orang bila dia uji dengan kesibukan, bila dia sibuk, dia tak akan semayang. Contohnya hari raya, majlis kahwin, majlis perasmian dan sebagainya. Ni ada satu kisah Tok Kenali, tuan-tuan. Ada guru-guru pernah cerita tentang Tok Kenali. Kelebihan Tok Kenali ni, dia wali Allah. Allah beri apa yang tidak diberi kepada orang lain. Satu hari guru saya cerita, Tok Kenali ni dia hadir satu majlis orang ramai. Bila duduk dalam majlis tu, dah masuk waktu solat. Kemudian ada setengah dengan ceritalah mengatakan bahawa Tok Kenali kencing di dalam majlis tersebut. Maka pembantu Tok Kenali pun tanya, Tok Guru, kenapa kencing dalam majlis ni? Tak malu ke? Contoh begitulah. Maka Tok Kenali kata apa dia? Tok Kenali kata, nak malu buat apa? Yang aku tengok semua ni semua lembu belaka, dia kata. Yang aku tengok depan aku semua ni semua lembu. Pasal apa dia, tuan-tuan? Pasal kebanyakan orang duduk dalam majlis tu tak semayang. Tok Kenali nampak wajah-wajah mereka sama seperti lembu. Maka dia kata, malu buat apa? Aku tengok semua tu lembu. Takkan kecil depan lembu pun kita nak malu. Tengok orang yang diberi izin oleh Allah untuk nampak benda ni. Contoh seperti Tok Kenali. Banyak lagi kisah ajaib yang luar biasa yang berlaku kepada Tok Kenali. Soal kita percaya ketiga kisah ni terpulang kepada tuan-tuan lah. Itu antara kelebihan wali-wali Allah yang nampak. Begitu sekali. Jadi oleh sebab itu, tuan-tuan Allah, kita kena jaga sembahyang ni, kena pelihara. Jangan kita bermudah-mudah. Sebenarnya dosa yang paling besar di antara dosa-dosa sepanjang abad kehidupan manusia, apa dia sebenarnya? Ada orang kata berzina, ustaz. Ada orang kata mencuri, makan rasuah, bunuh orang. Sebenarnya ada lagi dosa yang lebih besar daripada dosa tu, iaitu kita meninggalkan solat dengan sengaja. Tuan-tuan rahmat Allah SWT. Maka bila sambut hari raya Aidilfitri, tiba waktu solat, semayang dulu, tinggal kejap, solat dulu. Sedangkan 7 lapisan langit, 7 lapisan bumi, semuanya taat pada syariat Allah. Tapi kita ni bila tanya semayang, sanggup tinggal semayang. Biasa berlaku pada siapa? Biasa berlaku kepada segelintir laki-laki dan
kebanyakan perempuan. Pasal apa perempuan banyak tinggal semayang? Dalilnya kalau tuan-tuan nak perasan, banyak perempuan tinggal semayang, tengok hari raya pertama. Kalau make up dia sama, tak ada jejak sikit pun, daripada subuh sampai ke maghrib make up sama. Kebanyakan dia tak semayang. Nah, kalau make up daripada pagi 2 jam dah, takkan dah masuk waktu zuhur dia nak tinggal make up tu. Kebanyakan, bukan semualah, kebanyakan. Jadi oleh sebab itu pesan kepada isteri kita, pesan kepada anak dara kita, pesan kepada anak-anak, bila tiba waktu solat, solatlah. Ini rahmat Allah. Sebab apa dia? Ramai meninggal semayang kerana syaitan sudah dilepaskan bila tiba 1 Syawal. Bila saat Ramadan dia semayang full time, solat berjemaah tak tinggal. Tapi bila masuk 1 Syawal, subuh tak semayang. Ini banyak berlaku dalam kalangan. Ini satu kesilapan yang besar. Kan sembahyang itu dipanggil kunci keselamatan. Pernah Muaz bin Jabal diberitahu oleh Nabi SAW. Dalam riwayat Ahmad, Nabi pernah beritahu Muaz bin Jabal, Nabi kata apa dia? Ya Muaz, la tatruki solat muta'amidan. Jangan kau tinggal sembahyang dengan sengaja. Fa inna man taraka solat muta'amidan, sesungguhnya orang meninggal dengan sengaja itu nescaya faqad bari'at minhu zimmatullah, terlepas daripada perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita tak boleh tinggal sembahyang. Orang tak sembahyang ni ibarat dia tak terima kasih kepada Tuhan. Tuan-tuan, patut ke Allah orang beri nikmat dekat kita, orang beli hadiah dekat kita, kita tak ucap terima kasih? Patut ke begitu? Tak patut. Paling kurang pun thank you, terima kasih. Tanda kita terima kasih dekat Tuhan dengan nikmat pelbagai yang Allah beri dekat kita apa dia? Fasalli li rabbik, iaitu sembahyang. Jadi sembahyang itu menunjuk kita terima kasih dekat Allah kerana itu. Baik, sedikit lagi. Perkara kedua kesilapan yang sering kita lakukan bila sambut hari raya apa dia? Iaitu mempermudah atau melengah-lengahkan membayar zakat. Ada lagi jemaah kita tak bayar zakat. Kalau ada, insya-Allah kejap lagi pergi kaunter zakat belakang masjid kita ni, bayar zakat cepat-cepat. Rupanya Nabi kata zakut amwalakum bizakat, bersihlah hartamu dengan zakat. Rupanya harta ini kadang-kadang duit simpanan kita dalam bank bercampur, ada benda yang baik, ada benda yang tak baik. Jadi Allah nak bersih balik harta kita dengan cara berzakat. Jadi oleh itu keluar zakat. Rupanya keluar zakat ni kalau kita keluar tempoh tertentu dia ada beberapa hukum. Ada hukum wajib keluar zakat, ada hukum sunat, ada hukum harus, ada hukum makruh dan ada hukum haram kita keluar zakat. Bila wajib keluar zakat? Apabila tergelamnya matahari akhir bulan Ramadan dengan masuk 1 Syawal, itu waktu wajib kita keluar zakat. Sebab syarat nak keluar zakat mesti orang Islam kemudian dia mendapat 2 bulan, sebahagian Ramadan dan awal bulan Syawal. Sebab itu mana-mana budak yang lahir pada siang hari Ramadan pada tarikh 30 Ramadan pada pukul 4 petang, kemudian dia wajib kena keluar zakat kerana dia sempat bertemu sebahagian Ramadan dan bulan Syawal. Adapun budak yang lahir pada malam raya, maka dia tak wajib keluar zakat fitrah. Pasal apa dia? Pasal dia tidak bertemu Ramadan. Itu masalah zakat. Dan mana-mana orang yang mati sebelum masuk malam raya, maksudnya 30 Ramadan pukul 5 petang dia mati, maka tak wajib dia bayar zakat fitrah. Tetapi jika dia mati pada malam raya, maka wajib kena bayar zakat fitrah. Jadi waktu wajib bayar zakat fitrah ialah bila tergelam matahari waktu maghrib masuk malam raya, wajib bayar zakat fitrah. Waktu kedua ialah waktu sunat kita bayar zakat fitrah. Bila? Iaitu selepas solat subuh 1 Syawal sehingga sebelum imam mendirikan solat hari raya Aidilfitri. Itu waktu sunat kita keluar zakat. Waktu ketiga ialah waktu harus keluar zakat. Bila? Iaitu bila tibanya awal daripada Ramadan. Masuk saja Ramadan, mana-mana bilangan hari Ramadan kita boleh bayar. Contoh sekarang ni dipanggil waktu harus kita bayar zakat. Sekarang malam 29. Ni waktu harus kita bayar zakat. Waktu harum ni maksudnya waktu yang disarankan kita bayar awal, supaya elok daripada tidak kesempatan untuk membayar zakat. Sebab ujung-ujung Ramadan ni kita dah sibuk dah. Sibuk nak cari baju raya,
sibuk nak balik kampung, sibuk buat persiapan beli langsir baru, cari bini baru. Cari bini baru pula dah. Silap. Sebab barulah, dah sibuk dah. Jadi sebab itulah akhir-akhir ni kalau boleh settle awal-awal, bayar awal-awal. Dan waktu yang keempat, waktu makruh kita keluar zakat bila? Apabila selepas selesai solat raya sehingga tergelam matahari 1 Syawal. Itu waktu makruh kita keluar zakat. Dengan maksud bila selepas solat raya boleh lagi bayar zakat dan amil pun boleh terima zakat, tetapi hukumnya makruh. Hanya makruh saja. Dan waktu haram keluar zakat bila? Iaitu selepas tergelam matahari hari raya pertama, dengan maksud masuk malam raya kedua. Maka itu waktu haram kita keluar zakat. Walaupun haram, tetap wajib kena keluar zakat, tetapi dibilang waktu qada. Apa hukum kalau kita sengaja melengahkan keluar zakat ni, sedangkan dia tidak ada sebarang keuzuran, sehingga habis 1 Syawal, masuk malam Syawal kedua dah, sengaja dia lengahkan bayar zakat, tidak ada sebarang keuzuran, maka hukumnya berdosa kata ulama. Walaupun berdosa, wajib juga kena keluar zakat tahun tu, dipanggil qada lah. Lalu bagaimana ustaz saya nak keluar zakat? Syarat pertama mesti kena niat. Adapun berlafaz dengan mulut itu hanya sunat sahaja. Sunat berlafaz dengan mulut untuk membantu hati kita meniat. Zakat ni tak perlu lafaz pun tak apa. Kita ambil duit bagi kepada amir, niat dalam hati, ini zakat aku tahun ni, ini zakat aku dan keluarga aku tahun ni. Dah, dia kira zakat dah. Cumanya lebih baik kita berlafaz. Lebih baik untuk membantukan hati. Jadi zakat fitrah boleh dipindah ustaz. Contoh, saya tak mau bayar di Masjid Kapur Lindungan ni. Sebab semua orang kaya-kaya dah ni. Contoh. Saya nak bayar kat kampung ustaz. Saya nak bayar kat Melaka, kat Johor Bahru, kat Negeri Sembilan, kat Terengganu, kat Kelantan dah. Macam mana? Ada setengah ulama bersepakat hukum fiqh boleh kita pindah zakat fitrah di mana malam raya kita berada. Mana dalilnya? Dalilnya imam di kampung-kampung tetap terima orang-orang yang datang musafir ke kampung dia untuk membayar zakat. Kalau tak boleh, sudah tentu imam-imam di kampung dia tak akan terima dah untuk bayar zakat fitrah. Cuma yang tak boleh dipindah ialah zakat harta. Zakat harta ni apa dia? Zakat pecahan banyak. Zakat ternakan, zakat simpanan, zakat emas, zakat perak, zakat perniagaan, zakat pendapatan. Itu maksudnya zakat harta ni wajib dikeluar di tempat mana kita mencari rezeki. Itu hak fakir miskin di kawasan tu. Kalau nak dipindah boleh tak ustaz? Sebab kawasan kampung kita ni semua orang kaya. Boleh, tapi dengan syarat kampung ni tak ada orang layak terima zakat, pindah kepada tempat yang berhampiran daripada tempat kita. Kita tak boleh pindah terus pergi ke Johor Bahru, terus pergi ke Melaka, tak boleh. Tetapi jika tak ada di kawasan terdekat, barulah pindah ke terdekat, lebih terdekat, ke jauh-jauh sikit. Itu maksudnya. Bagaimana pula seorang pemimpin yang tempuh raja? Boleh tak dia pindah zakat? Adapun khusus bagi pemimpin seperti raja, dia boleh keluar zakat di mana sahaja di bawah jajahan pemerintahan dia. Contoh kita Raja Selangor. Raja Selangor boleh dia keluar di mana? Di Petali Jaya, dia boleh keluar di Selayang Baru, dia boleh keluar di Gombak. Itu khusus bagi pemimpin. Sebab di bawah pemerintahan dia. Boleh. Jadi oleh sebab itu saya sarankan elokkanlah bayar zakat 2 waktu tadi. Yang pertama waktu makruh, yang kedua waktu yang haram. Maka saya sarankan bayar cepat-cepat. Jangan pula bila nak tayin raya, tayin itulah nak minta, Tok Imam nak bayar zakat, nak bayar zakat. Nasib baik Tok Imam tak kata macam ni, peduli aku. Aku nak balik raya dah ni. Nasib baik Tok Imam kita tak cakap macam tu. Nasib baik amir kita tak cakap. Tu. Ambil kita dah tunggu dah pagi, petang, siang, malam, maka pergi bayar zakat. Ambil peluang bayar zakat. Dia faham dah? Jadi itu kesilapan yang kedua sudah kita lakukan, melengah-lengah melewatkan membayar zakat. Baik. Perkara ketiga, kesilapan yang sering kita buat di hari raya. Yang ni ramai, iaitu bersalaman dengan bukan mahram. Ini ramai. Tuan-tuan kena ingat, menjadi lumrah masyarakat kita khususnya di Malaysia, bila sambut hari raya tak lari daripada bersalam. Jadi bersalam ini salah satu daripada tuntunan syarak. Bahkan dihukumkan sunat kita bersalam bila berjumpa dengan orang Islam. Itu sebagai tanda mahabbah, ukhuwah, persaudaraan. Biasa bila kita bersalam, minta maaf zahir batin ya. Tu. Tanda kita minta maaf.
Walaupun kita nak minta maaf dengan orang, perkara itu disunatkan. Kerana disebut dalam satu hadis dan dari riwayat Abu Daud, Nabi kata mami muslimat ini yastaqiyani fatasafahani ila ghufira lahuma qabla an yutafarraqa. Tidak bertemu dua orang Islam lalu berjabat tangan malaikat diampun dosa bagi kedua-duanya sebelum mereka itu berpisah. Rupanya kita bersalam dengan sesama Islam selepas solat, jumpa kawan-kawan, Allah ampun dosa kita tuan-tuan. Jangan main-main orang Islam ni. Antara salah satu yang boleh mengampunkan dosa bersalam dengan orang Islam. Namun walaupun salam ini disunatkan, tetapi disunat kepada orang-orang yang dibolehkan sahaja. Antaranya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ataupun laki-laki dengan mahram dia, boleh. Mahram ni apa dia? Orang yang diharamkan nikah. Contoh adik-beradik, contoh bapa saudara, contoh ibu bapa, contoh tok nenek. Itu dipanggil mahram. Haram nikah sampai bila-bila. Tetapi kita kena elak daripada bersalam dengan yang bukan mahram, dengan maksud ajnabiah. Ni berlaku segelintir masyarakat kita jahil dalam bab mahram. Maka bila tiba saat raya, dia bersalam ikut dan saja. Mereka menganggap kalau hubungan rapat dikira mahram. Tidak semestinya hubungan rapat dikira mahram. Ada orang bagi alasan kat saya macam ni. Saya tanya, apa pasal buat salam dengan jiran? Dia laki-laki, jiran perempuan. Oh ustaz, saya dulu start daripada kecil, saya main sama-sama, main masuk-masuk sama-sama. Masuk kecil saya main basikal sama-sama, main kat taman sama-sama. Jadi kami dah biasa dah ustaz, rapat sangat ni. Maka tak apalah kami bersalam, tak tutup aurat, tak apalah. Kami dah biasa dah ustaz. Mana boleh macam tu? Syariat wajib didahulukan. Walaupun awak berkawan sejak daripada kecil, itu bukan alasan untuk awak bersentuhan di antara orang bukan mahram. Faham elok-elok? Dah? Dia mahram ni ada beberapa jenis. Yang pertama, ada bukan mahram disebabkan perkahwinan. Contoh disebab perkahwinan seperti mana? Siapa? Adik ipar. Contohnya abang ipar. Contohnya isteri kepada adik kepada isteri kita, ataupun isteri kepada bapa saudara bini kita. Ini orang panggil bukan mahram dikaitkan dengan pernikahan. Maka bila kita balik ke kampung, jangan pula bersalam dengan isteri kepada adik kita, ataupun dengan kalau perempuan tak boleh bersalam dengan abang ipar dia, ataupun kita laki-laki tak boleh bersalam dengan adik ipar kita, ataupun ataupun isteri kepada adik-beradik kita tak boleh. Maka oleh sebab itu elokkanlah daripada bersalam. Yang kedua, bukan mahram disebabkan keturunan, antaranya seperti sepupu. Maka sepupu, sama ada sepupu sebelah bapa ataupun sebelah ibu kita, maka tak boleh kita bersalam. Ataupun anak saudara isteri kita, tak boleh juga kita bersalam. Yang ramai berlaku anak saudara isteri kita bersalam main saja, betul tak? Mana boleh anak saudara isteri kita tak boleh bersalam. Bagi laki-laki dan perempuan lah. Mana lagi? Banyak lagi kategori tak boleh bersalam, tuan-tuan rahmati Allah SWT. Teliti baik-baik. Ada setengah tu saya tengok dan memang berlaku dalam masyarakat kita, iaitu isteri kepada adik dia bersalam dengan dia. Maksudnya adik ipar lah. Adik ipar bersalam dengan abang ipar. Bersalam tu boleh tahan sikit, tapi yang teruk lagi yang saya tengok, sampai peluk-peluk lagi. Ni dia. Jeng. Berlaku tak masyarakat kita? Berlaku tuan-tuan. Sampai peluk lagi, nasib baik tak cium. Cium habis lah. Ini berlaku dalam masyarakat kita. Kita sebagai suami, kita kena teliti. Bini kita nak bersalam dengan siapa ni? Tengok dulu, boleh tak kita bersalam? Boleh, diteruskan. Jadi oleh itu, kita yang dah tahu ni tak boleh bersalam dengan orang-orang yang sepatutnya tak boleh bersalam, maka kita elakkanlah. Bagaimana ustaz dia hulur tangan nak bersalam juga? Kita dah bagi tahu, awak bukan mahram saya ni, tak boleh bersalam. Dia hulur, bersalam. Hari raya. Bersalam. Lagu mana? Macam mana kita nak elak perkara macam ni? Ada setengah iman dia tergugah, bersalam juga. Ni. Maka tolaklah bersalam itu dengan secara baik. Jangan sampai mengkecilkan hati dia. Tolak dengan elok-elok. Tolak dengan kaedah yang disuruh oleh syarak. Antaranya kita guna balik kaedah sama Covid dulu, tak boleh bersalam. Macam mana?
Ni ambil tangan letak atas ni. Ya, insya-Allah jumpa lagi ya. Insya-Allah selamat datang. Lah, insya-Allah ada apa-apa buat macam tu. Guna balik kaedah Covid dulu. Kan bagus guna kaedah tu. Jangan pula guna kaedah ni. Oh, tak perlu salah. Haram-haram. Neraka makcik, neraka. Tu. Jadi makcik tu pun kecil hati dia. Tak boleh begitu. Maka tolak dengan elok. Boleh faham dah? Masalah bersalam ni. Ini tuan mata Allah. Yang inilah sering berlaku sama ada sambutan hari raya ataupun sambutan hari-hari biasa. Maka kita kena jaga ikhtilaf di antara laki-laki dan perempuan bila sambut raya. Dan yang keempat, sedikit lagi perkara kesilapan yang sering kita lakukan di bulan Ramadan dia, tidak menjaga aurat dan pakaian bila sambut raya. Tuan-tuan, kita disuruh untuk perelokkan diri kita dan pakaian bila sambut raya. Ini sunnah yang disuruhkan oleh para ahli ulama. Tetapi jangan lupa, di samping kita berpakaian elok, jangan lupa kita kena jaga kewajipan menutup aurat dengan sempurna. Nak berfashion dibenarkan dalam Islam. Nak ikut fashion apa? Tudung belit-belit tan sakaratul maut, blok ikat macam ni. Boleh asal tutup aurat. Tidak semestinya orang bertudung dia tutup aurat. Ada setengah dia bertudung, dia belit-belit macam jepuk malas tu, tapi tengkuk dia tak tutup, dada dia nampak. Ada setengah pakai tudung sikat, dada nampak, maka tidak dipanggil tutup aurat. Yang lebih parah lagi, dia tutup seluruh tubuh, hanya nampak muka dan tangan. Tapi yang parahnya apa dia? Pakai pakaian ketat. Ada setengah tu pakai pakaian jarang, nampak tu air jernih dia tu. Air jernih nampaklah ikan-ikan seluan duduk kat dalam tu. Yang lebih teruk lagi, Tok Imam pergi rumah jiran dia, pakai kain terbelah tuan-tuan. Terbelah sampai ke pohon ni. Jeng Tok Imam, malam tu baru dapat Lailatul Qadar. 83 tahun 4 bulan pahala. Pergi rumah jiran hangus 83 tahun tu. Kesian Tok Imam kita gitu. Ni berlaku dalam masyarakat kita. Jadi oleh sebab itu kita kena tutup aurat dengan secara elok, jangan nampak sangat bentuk tubuh dan sebagainya. Biasanya kalangan wanita lah yang berlaku dalam masalah pakaian ni. Yang laki-laki alhamdulillah tak ada masalah. Jadi yang lebih teruk daripada tu apa dia lagi tuan? Iaitu pakaian yang menyerupai kaum lelaki ataupun lelaki menyerupai perempuan. Yang ni yang dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni lebih teruk. Jadi nak pilih pakaian pun sambutan hari raya, pilihlah yang bersesuaian. Nampak baju perempuan untuk orang perempuan, orang lelaki untuk orang lelaki. Itu maksudnya. Ni orang perempuan sambut hari raya pertama pakai baju Nike. Baju Nike tuan-tuan. Pergi bahan kasut Adidas. Patutnya kasut tumit tinggi contohnya, tapi pergi bahan kasut Adidas gitu. Jadi yang ni lebih dahsyat daripada fashion-fashion yang lain. Jadi oleh sebab itu pesan daripada anak bini kita dan anak-anak kita dan sebagainya, jangan terlampau, jangan sampai semata-mata nampak cantik tapi tidak menjaga syariat batasan agama. Baik. Dan yang terakhir pada malam ini, kesilapan yang sering kita buat bila bulan Syawal dia, bersikap berlebih-lebihan. Jadi Islam cukup tidak mementingkan berlebih-lebihan dalam Islam. Islam cukup tak suka kita ni bersifat berlebihan. Sebab apa? Orang bersikap berlebihan bermaksud dia ni boros, termasuk daripada amalan syaitan. Biasanya berlaku berlebihan daripada bentuk berbelanja. Maka berbelanja mengikut kemampuan dan mengikut keadaan tuan-tuan. Janganlah disebab kita ada, kita kaya, beli baju Melayu harga RM500 baju Melayu tu saja. Allah dah. Buat apa beli mahal-mahal? Cukup sekadar nak pakai raya tu dah cukup dah. Walaupun kita disuruh kita untuk pakai yang elok, tapi tak semestinya beli pakaian yang mahal. Yang murah pun tak apa, dan yang biasa pun tak apa. Jangan terlampau boros. Disebabkan nafsu nak dapat gaya fashion yang luar biasa, sanggup kita gadaikan duit kita, dan ada setengah sanggup berhutang nak nampak dia tu bergaya bila sambut hari raya. Ni lebih teruk lagi. Jadi oleh sebab itu elok daripada berboros dalam sudut berbelanja. Yang keseterusnya, berlebihan dalam berhias. Tuan-tuan, Islam menyuruh kita berhias bila sambut raya. Pakai cantik-cantik, pakai emas, pakai apa sahaja yang cantik-cantik untuk tubuh badan. Cumanya orang lelaki dia tak boleh pakai gelang dah, tak boleh pakai emas, tak boleh pakai kain sutera. Ada perempuan boleh pakai gelang dan sebagainya. Tapi jangan berlebih-lebihan dalam berhias. Ada setengah tu bila sambut hari raya, Masya Allah, time tu dia nak tunjuk-menunjuk, body challenge.
Jiran sebelah dengan jiran sebelah. Tuan-tuan perasan? Nah, kalau kat kampung tuan-tuan, hari raya lah. Hari raya hari kenduri. Dia punya pakai mah tuan-tuan. Lengan sebelah 3 kilo. Sebelah ni 4 kilo. Tengkuk 5 kilo setengah. Berjalan macam ni. Nah. Makcik Pakistan ke? Tidur adik dah. Dah, ni. Alah panasnya hari ni, musim panas. Dia kipas dia punya gelamat. Nah. Bila nak tuan air, Allah tak apa saya tuan air. Dia punya selok tu tuan. Nah, daripada sini sampai ke sini tuan. Nah. Bukan sebelah, 2 belah, dia selok 2 belah. Nah, ambil tu tuan air. Bila datang tu dek, sihat ke? Nah, jumpa kawan dia. Nah, Allah panasnya. Nah, mami jarum dah pula. Nah. Sampai Tok Bomo Durgawan pun terkejut, terbeliak punya mata. Allah, cicing dia ni penuh tangan ni dengan gelamah ni, dengan cicing mah. Satu jari 3 cicing. Dah mata biru, mata hijau, mata kelabu asap. Yang ni warna-warni. Tu. Kenapa ditegah kita berlebihan? Kerana menimbulkan bermegah-megah dan menimbulkan riak. Bila menimbulkan riak, hanguslah pahala kita. Dan terakhir tuan-tuan pada malam ini ialah antara kita berlebihan dalam sudut penyediaan dan pengambilan makanan. Biasalah bila sambut raya ni jamuan macam-macam. Nasi saja hujan panas, hujan kering, hujan kemarau. Itu air hujan saja. Tak nasi lagi, nasi ayam bendi apa semua. Lepas tu tak lagi dengan nasi kapiknya, tak lagi dengan satenya, tak lagi dengan kuihnya. Maka jaga perut kita bila sambut raya. Tu terang saya beritahu, kebanyakan kita tak sihat bila sambut raya pertama. Ramai sakit perut tuan-tuan. Maka sedialah jambang ataupun tandas yang elok untuk tetamu datang ke rumah kita tu. Prepare, siap-siap untuk tandas tetamu kita. Pasal memang sakit perut bila sambut hari raya. Maka jangan berlebihan. Dan last sekali, jangan kita terlampau berlebihan berseronok bila sambut raya. Ingat, sambutan hari raya ialah sambutan bergembira, hari yang riang, berseronok boleh, tapi jangan terlampau berlebih-lebihan berseronok. Sampai satu tahap bila sambut raya tuan-tuan, dia jemput penyanyi-penyanyi yang bukan-bukan, bergelek sana, bergelek sini, danduk hari tu. Siapa tu imam yang pergi rumah dia danduk sekali lah gitu. Pakai serupa pun danduk sekali. Berdansa kita hari ini. Kilawak emas. Hurra hurri. Gelek sana, gelek sini. Itu dah luar daripada batasan. Jadi oleh sebab itu, maksud saya nak beritahu di sini, raikanlah hari raya itu dengan sederhana dan jaga batasan agama, dan jangan kita buat kesilapan, kerana yang kita mahukan Ramadan raya ini ialah meraih keberkatan dan Allah Ta'ala ampunkan kita pada hari raya tersebut, insyaAllah. Selamat menyambut hari raya pada tahun ini, insyaAllah. Yang balik kampung, hati-hati dalam perjalanan, insyaAllah. Ingat orang tersayang, apa yang baik, apa yang buruk, insyaAllah. Dan masa daruah kita berjumpa lagi di luar waktu yang lain, insyaAllah. Terima kasih berhati setakat dulu, insyaAllah kita berjumpa lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa anfa'na wa zidna bi rahmatika ya rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa walidayna wal jama'al muslimin muslimat bi rahmatika ya rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.